Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar tingkatan 6 atas. Pada hari ini kita ada kelas online untuk pengajian am kita. So, kalau cikgu lihat pada kehadiran anda semua, pada hari ini kita ada lebih kurang 18 orang pelajar untuk kelas 6 AK1. So, first saya lihat dulu pada kehadiran. Okey, untuk pengetahuan anda, yang pertama adalah pada kali ini, jika sebelum ini anda hanya mengisi borang Google Form Butterfly untuk kehadiran, pada minggu ini, mulai minggu ini, ataupun mungkin ada perubahan, cikgu pun tak pasti lagi, anda perlu mengisi borang kehadiran itu, ada 2 Google Form, di mana yang pertama adalah daripada Butterfly sekolah, yang kedua adalah daripada panggil apa? Daripada jabatan. So, yang untuk jabatan itu cikgu masih lagi belum menerima. Anda isi dahulu. Saya beri peluang dulu untuk anda untuk mengisi borang kehadiran tersebut. Sementara itu, kita mula kita punya kelas untuk hari inilah sebelum kita mulakan kelas tersebut. So, saya dah hantar dekat bahagian ruangan chat. So, klik sahaja and then kita akan mula kelas. Okay, sebab yang itu dia live, sebab bila awak dah isi, automatik kehadiran awak diambil. Kalau ikut minggu lepas punya, masih lagi cikgu perlu isi untuk anda. Sebab ada lagi beberapa pelajar yang tidak mengisi borang kehadiran. Mungkin mungkin awal-awal lagi kan, mungkin silap keliru ke bagaimana. So tak apa. So hari ini cikgu tunggu dahulu anda 18 orang untuk mengisi kehadiran tersebut. Silakan. Siapa yang dah menjawab ataupun dah mengisi kehadiran, so bolehlah klik ataupun tulis di ruangan chat anda dah mengisi. Okey. Bagi kita subjek, anda pilih pengajian am yang ada perkataan T6. Kalau bahasa Melayu nanti pun pilih yang macam tu juga. Bahasa Melayu T6. Nama, tulis nama saya, Cikgu Halija. Tarikh, masa, lepas tu bahan yang digunakan untuk hari ini. Sekiranya anda menggunakan telefon bimbit, tulislah telefon bimbit. Sekiranya anda menggunakan buku teks, pilih buku teks. Anis tak boleh join. Aina minta Anis cuba sekali lagi. Lepas tu masalah yang dihadapi semasa pembelajaran di rumah. Okay, saya tunggu Anis. Aina, apa nama? Aina bagi tahu Anis. Okey, terima kasih. Okey, dan isi, tak apa, nanti cikgu semak semula. Okey, so kalau yang lain, kalau dan isi tak ada masalah, kita teruskan hari ini dengan pembelajaran kita. Jika sebelum ini, saya minta anda untuk, orang kata apa, menyiapkan ABK. So hari ini kita akan tengok untuk ABK sedikit, tapi kali tugasannya adalah karangan. Okey.
Kita dah ada 20 orang. Okay. Hari ni saya tak bawa surface lah. Macam mana ni? Okay, belum tu. Okay, yang pertama adalah untuk karangan. Saya review dulu tugasan-tugasan yang telah saya berikan kepada anda. Yang pertama adalah karangan anda, karangan individu yang telah saya berikan dan mohon anda siapkan mengikutlah format kertas format kita, dan juga perlu dibuat dalam bentuk karangan lengkap. Karangan lengkap itu perlu dihantar dengan saya selepas kita bincang di dalam kelas. Yang kedua adalah daripada karangan tersebut, saya mohon untuk anda membuat satu pengucapan awam menggunakan format OCC yang telah kita bincangkan dalam kelas sebelum ini, dan juga perlu dimasukkan ke dalam panggil apa? Dalam Google Classroom. Sorry, bukan karangan, berdasarkan bahan bacaan anda. Okay. Next adalah untuk ABK yang minggu lepas punya 12 hari bulan. Saya semak dulu ke semakan anda. Okay, dah 20 orang lah menghantar. 5 orang lagi masih belum hantar. Faika dah tak ada. Alif Zahari dah tak ada. So ni apa? Syaf. Ni siapa? Syaf ni? Siapa ya? Syafira. Okay, Syafira. Syafira, Nas dengan double A masih lagi belum hantar. Okay, so kita biarkan dahulu tugasan itu dan saya akan semak. Okay, so untuk hari ini kita akan pergi tengok kepada, saya tengok semak satu dulu. Nak tengok betul ke tidak apa yang anda buat. Okay, cun, betul lah tu. Tak apa, nanti saya akan semak tugasan anda. Okay, so untuk hari ini kita akan buat karangan. Anda tengok buku modul. Muka surat 126. Surat 126. Okey, surat 126, soalan nombor 1. Siapa punya karangan? Ada tak? Tak ada? Iman ada hari ni? Iman, Assalamualaikum. Iman ada tak? Ada. Okey, Iman dah buat belum? Iman boleh on mic, Iman? Okay, cikgu. Okey. Iman dah buat belum? Yang dalam Google Slide tu ke? Dalam classroom. Dah. 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 Okey.
Kat mana Man? Yang dalam slide tu ke apa tu? Dalam slide kat mana? Sekejap saya cuba cari sekejap. Yang saya bagi dalam Telegram ke? Tak ada juga. Memang buat slide mana Man? Ingatkan cikgu? Yang lain tolong saya. Mantapkan karangan. Oh, slide ikan paus. Okay. Okay, so slide-slide ikan paus ini semua saya akan masukkan dalam awak punya site. Lepas tu anda boleh guna. Okay, di mana kalau ikutkan setiap orang cuma ada satu karangan sahaja. Tetapi saya akan blast kepada anda supaya semua karangan yang telah rakan anda buat ini kita tunjukkan dan semua orang dapatlah maksudnya. Okay, saya mulakan Okey, saya tak nampak awak punya Google Meet. Awak respon saya melalui suara Okey, nampak ke tidak? Sudah. Nampak. Nampak Okey, siapa pula yang main game tadi? Okey. So soalan bahagian C, soalan esei. Meskipun Malaysia telah berusaha membanteras jenayah rentas sempadan bersama negara-negara anggota ASEAN, namun begitu, terdapat beberapa faktor yang menggagalkan usaha ini. Uraikan. Okay, so yang first. Tak ada ni. Cik, tak ada lah. Okay, tak apalah. Dengar suara saya double ke tidak? Tak. Tak Cun? Cun. Mantap. Okay, mantap. Okay, so isu dekat sini adalah berkaitan dengan jenayah rentas sempadan. Okay, Aina. Aina beri cikgu contoh apakah jenayah rentas sempadan? Satu je cukup. Tak ada. Dijul. Dijul ada tak? Azizul. Cikgu, Yes. Iman kata dia ada masalah lain sekejap. Kita apa cakap ni? Tak payah buka face. Okey. Siapa cakap dengan saya tu? Syazana Syazana, tolong cikgu. Apa contoh jenayah rentas sempadan? Pendatang tanpa izin Pendatang tanpa izin. ataupun penyeludupan senjata api. Okey, penyeludupan senjata api dan juga alat berbahaya. Okey, itu contoh satu. Next. Afrina, apa lagi selain daripada tu? Paling tidak untuk kebat setiap karangan bagi 2 cukup. Sebab awak nak buat idea 5. So saya lebih galakkan 2 ke 3 idea kebat saja. Okay, yang pertama dah tadi, penggunaan senjata api. Pemandangan awak ni. Penyeludupan dada.
Penyeludupan dah. Okey, boleh. Tu cukup. Okey, so isu dia adalah jenayah rentas sempadan. So fokus isu di sini adalah bila kita tengok pada kata tugas berada di ujung, membawa maksud, patah perkataan yang berada di sebelum kata kerja itu diambil kira. Okay, meskipun Malaysia telah berusaha membanteras jenayah rentas sempadan bersama-sama dengan anggota ASEAN, namun begitu terdapat beberapa faktor yang menggagalkan. So yang pertama adalah usaha Malaysia bersama-sama dengan negara anggota membanteras jenayah rentas sempadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usaha faktor yang menggagalkan usaha. Maksudnya apa usaha yang Malaysia berlakukan bersama dengan negara anggota. Lepas tu apakah faktor yang menyebabkan usaha itu gagal? Membawa maksud usaha itu dan juga faktor itu saling berkait. Dia tidak boleh awak kata okey, usaha A. Tapi contoh usaha dia adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Tapi dia punya faktor adalah sektor ekonomi negara yang mundur contoh. Itu antara faktor yang menyebabkan jenayah rentas sempadan itu semakin berleluasa. So benda itu berlainan. So maksudnya usaha itu apa? Apakah faktor yang menyebabkan usaha itu gagal? Okay, next. Let's fund with pengajian Okay. Apakah ini? Cikgu, sorry. Nabila dia nak masuk tapi dia tak dapat masuk. Kenapa dia tak dapat masuk? Tak tahu. Dia macam Dah masuk belum? ada. Kenapa dia tak boleh masuk? Saya tak off. Tadi. Terima kasih cikgu. Sama. Iman buat yang mana ni? Isu kesihatan, fokus isu usaha WHO. Ni maksudnya muka saya, maksudnya dia belum ubah bahagian sini. Iman. Ya, ayah ikut itu. Nya. Tak apalah. Isu dengan fokus isu tadi cikgu dah jelaskan kepada anda. Biarkan kita skip lah. Okey. Pengenalan bagi tajuk ini. Iman nyatakan jenayah rentas sempadan semakin berluasa di rantau Asia. Usaha untuk membanteras jenayah ini perlu ditingkatkan. Okey, siapa nak komen? Dalam pengenalan ini ada isu tak? Ada. Ada, isu ada. Jenayah rentas sempadan. Allah hilang kau. Jatuh kau. Sorry man. Isu dia adalah jenayah rentas sempadan. Okey, so isu dia dah ada. Okey, fokus isu dia ada. Semakin berluasa di rantau ini. Usaha untuk membanteras. Okey, usaha untuk membanteras jenayah ada. Okey, itu adalah fokus isu. Fokus isu yang pertama. Fokus isu yang pertama. Fokus isu yang kedua. Fokus isu yang kedua mana Man? Minta maaf ya. Bukan sekolah dengar. Usaha untuk membanteras jenayah ini perlu ditingkatkan. Okey, so boleh tambah sedikit. Nak tambah macam mana? Nak masukkan fokus isu yang kedua iaitu faktor yang menggagalkan usaha.
Siapa nak cuba? So kalau kita tulis namun begitu terdapat beberapa faktor yang menggagalkan usaha ini. Ambil balik daripada ni Soalan. soalan. Boleh. Boleh. Namun begitu terdapat beberapa faktor yang menggagalkan usaha ini. Kadang muka kau semua merah. Sekejap Okay. Beberapa faktor yang menggagalkan usaha ini. Masuk di situ, isu, fokus isu ada dalam pengenalan. So cukup setakat itu untuk pengenalan. Bagi dia punya, orang panggil apa? Perenggan idea, perenggan huraian. Untuk ayat idea, baru kita tambah lagi isu, fokus isu dan juga jawapan ataupun kita kenal sebagai idea. Okey. Kita tengok pada Aiman punya yang pertama. Kalau ada gangguan suara bagi tahu saya. Saya memang tak dengar. Okey. So idea pertama yang telah diberikan, yang telah Iman tolong kita. Okay, yang pertama adalah perkasakan kuat kuasa undang-undang. Okay. Bila perkataan itu bermula dengan usaha, faktor ni buanglah. Faktor ni buang. Sebab faktor faktor isu yang pertama adalah usaha yang menggagalkan usaha. Menggagalkan usaha macam melik je. Usaha apa? Usaha membantras jenayah rentas badak. Membantras jenayah rentas sempadan. Okey, usahanya adalah perkasakan kuat kuasa undang-undang. Ada krik-krik kat situ. Kena betulkan juga sayang Intan Payung. Siapa nak betulkan? Kalau perkataan usaha, dia punya idea ataupun jawapan mesti bermula dengan apa? Kata kerja. Kata kerja. Okey. So kalau kata kerja maksudnya di sini Memperkasakan memperkasakan. Boleh? Setuju? Setuju. Memperkasakan penguat kuasa undang-undang. Penguatkuasaan. Memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Okey. Kat sini pun Aiman tak ubah ni. Ada perkasan kesihatan. So bila kita pada usaha, apakah usaha tersebut? Atau apa usaha itu? Apa usaha itu? Usaha dia adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Kenapa? Bila pergi nombor 2 tau, tengok saya Intan Payung. Nanti awak bila buat karangan itu, selagi ada soalan, selagi itulah awak punya huraian itu ataupun perenggan huraian itu boleh dimantapkan lagi. Kenapa memperkasakan penguasaan undang-undang itu boleh membantras jenayah rentas sempadan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana memperkasakan penguasaan undang-undang itu dilaksanakan ataupun dilakukan. Okay. So kesan yang empat, apa kesan? Okay. Kesan memperkasakan penguasaan undang-undang. Bagi contoh, itu hebat sekiranya adalah. Okay, kita tengok pada ayat yang pada Iman punya ni. Memperkasakan penguasaan undang-undang perlu dilakukan oleh semua negara anggota negara asing. Dah, walaupun bila buat itu, jangan copy and paste dia. Tengok betul-betul. Jawab. Kalau saya ingatkan anda, pengerjaan am itu perlu mantap, perlu tepat. Okey, perkasakan penguasaan undang-undang perlu dilakukan oleh semua anggota negara ASEAN.
Kawalan yang lebih ketat perlu ada di setiap bahagian. Perkongsian maklumat untuk keselamatan negara perlu diwujudkan untuk mengelakkan jenayah rentas sempadan. So kat situ kita boleh select contoh. Saya bagi ayat untuk satu perenggan Satu perenggan je biasa saya buat kan. Selebihnya anda buat sendiri. Okey. Antara usaha membantras jenayah rentas sempadan ialah memperkasakan penguasaan undang-undang. Nokta. Usaha ini perlu mendapat kerjasama oleh semua anggota negara ASEAN. Nokta. Ataupun usaha ini perlu dilakukan oleh semua anggota negara ASEAN. Nokta. Kawalan yang lebih ketat perlu diadakan ataupun perlu ada sama tu. Perlu diadakan di setiap bahagian. Sebagai contoh, perkongsian maklumat untuk keselamatan negara bagi jenayah. Okey, bagi satu. Okey. Bagi jenayah. Contoh saya katakan bagi jenayah penyeludupan dadah. Okey, penyeludupan dadah perlu diwujudkan untuk mengelakkan jenayah rentas sempadan ini semakin berleluasa. Okey, nokta. Okey, kalau dilihat dekat situ, idea kebat ataupun formula untuk kebat itu cikgu selitkan dekat sini. Dekat perkongsian maklumat untuk keselamatan negara. Cukup. Okey. Untuk yang anak ketua menteri ini, kalau tidak guna semua, tak ada masalah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Anda menggunakan 3 macam begini pun dah cukup. Tapi saya beritahu, kebat itu adalah orang kata apa, menjadi pemangkin ataupun tarikan kepada pemeriksa untuk membaca karangan anda. Sebagai contohlah, kalau kita ada buku modul, kalau buku modul itu tak ada contoh, kalau macam tak ada cerita, anda bosan. Kalau cikgu dalam kelas pun, kalau cikgu tak bagi contoh pun, awak pun, bila cikgu bagi contoh kita buat revisi ataupun kita buat, panggil apa? Review balik kisah-kisah hari tu awak suruh kisah si apa nama budak yang kau suruh bunuh tu? Kisah apa yang awak tanya saya tu? Surya. Si Suraya tu. Bila saya Surya. kisahnya si Surya tu, awak pun alert kan? So sama juga dengan karangan. Bila ada contoh kebat itu, orang akan alert dengan karangan anda. Okay? Boleh? Tapi tidaklah semua perenggan itu perlu ada kebat. Saya kata tadi 2 ke 3 pun dah cukup. Mungkin awak bagi 3 kebat, lagi 2 itu awak bagi apa? Apa ayat yang penghujung untuk setiap perenggan? Penegasan. Yes, penegasan, pengukuhan kepada idea tersebut, perenggan tersebut. Cukuplah. Maksudnya 3 bagi kebat, 2 bagi pengukuhan. Dah cukup dah tu sebenarnya tu. Okay. So idea yang kedua bagi soalan yang pertama ini. Mengeratkan hubungan diplomatik. Boleh diterima? Ada kata kerja? Cik Iman ni betul tau. Mentang-mentang dia orang pertama, nampak aku yang kena betulkan untuk dia tau. Belanja Pizza Hut. Ni Iman. Okey, yang kedua adalah mengeratkan hubungan diplomatik di mana dia punya huraian adalah negara-negara ASEAN perlu mengeratkan lagi hubungan yang mula longgar. Hubungan diplomatik penting demi kebaikan bersama agar melalui hubungan ini masuk adalah kesan. Sebarang masalah dapat diselesaikan secara aman. Okay, next. Dapat ke? Apa cikgu? Cikgu laju sangat.
Dapat. Dapat Okey. Okay, next. Kita pergi pada idea yang ketiga yang Iman berikan kepada kita. Mewujudkan zon khas. Zon khas untuk ASEAN, kita tahu paling famous adalah ZOFAN. Zon aman bebas dan berkecuali. Okay. So, apakah usahanya? Yang pertama, mewujudkan zon khas. Zon aman bebas dan berkecuali telah diwujudkan sejak 1971 dalam deklarasi Kuala Lumpur. Bila awak buat begini, sebenarnya dah bagi orang kata apa? Tarikan kepada pemeriksa untuk baca. Oh, menunjukkan bahawa calon ini faham apakah yang dimaksudkan zon khas tersebut, ZOFAT. So bagi je lah, tak ada masalah. Setakat dalam 10 ayat ni boleh ikut. ZOFAT ini telah mendapat sokongan daripada negara-negara anggota ASEAN. Itu adalah bagi soalan kenapa perlu wujudnya zon khas ini. Okay, kenapa kan? Okay, so bagaimana usaha itu dilakukan? Melalui ZOFAN, rantau Asia Tenggara telah diisytiharkan sebagai zon yang aman, bebas dan berkecuali. So, apa kesan dia? Mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara. Okay, boleh? Okay, so itu adalah bagi idea yang ketiga bagi fokus isu yang pertama. Okay, fokus isu yang kedua adalah faktor yang menggagalkan mengagalkan usaha Malaysia membanteras jenayah merentas sempadan. Okay, yang pertama adalah sikap negatif rakyat. Rakyat di negara Malaysia. Okay. Sikap negatif sesetengah rakyat telah merosakkan usaha murni negara Malaysia. Golongan ini hanya mementingkan diri sendiri. Okey, sebagai contoh, nak bagi apa sikap negatif? Bagi. Tak best lah tak nampak muka awak semua ni. Cek. Buka pada change layout. Salah. Oh, tak boleh. Sekejap Share. Tak boleh juga. Okay. So tak apa, cikgu tengok dekat sini sahaja. Okay, kalau tengok dekat sini, Anis boleh bersuara? Ya, cikgu. Boleh. Okay, Anis. Hari ni Najwa masuk tak? Ada. Ada. Ada Okay, cikgu. Okay, Cun. Najwa sihat tak? Sihat cikgu. Sihat Okay, Anis. Kembali pada anda. Najwa je. Yelah, semua tu sihat ke? Dah jawabkan tadi. Bukan makcik tak tengok. Sana kau kena jealous, aku baling kau dekat longkang irang. Okay. Anis, sikap Ya, negatif cikgu. rakyat. Awak bagi satu. Contoh. Apa jenayah tadi awak nak fikir? Apakah sikap rakyat Malaysia yang negatif itu menyebabkan usaha kita gagal?
sikap tidak jujur. Tidak jujur. Macam mana perkataan tidak jujur itu boleh menjadi? Usaha tadi apa? Usaha apa ya? Usaha yang mana awak nak cakap tu? Macam penguatkuasaan undang-undang kan. Okay. Tapi dalam masa yang sama ada berlaku ketidakjujuran. Maksudnya undang-undang tu berlaku, penguatkuasaan tu berlaku tapi tak tegas ataupun tak menyeluruh pun. Tidak tegas. Okey, itu penguatkuasaan undang-undang, pegawai penguatkuasa. Sekarang cakap tentang rakyat. Kalau rakyat dia rakyat yang tak bagi kerja sama. Mungkin. Lagi? Macam mana tak sama? Maksudnya walaupun dah ada penguatkuasaan undang-undang tu, tapi rakyat masih juga melakukan faktor yang menyebabkan penguatkuasaan undang-undang tu tak dapat dijalankan dengan baik. Okay. Terima kasih Anis. Next. Siapa boleh saya panggil? Amin Nabila. Alang-alang dah on mic tu. Nabila. Dia tutup pula. Saya ingatkan saya off mic daripada tadi. Tak, dengar. Astagfirullahaladzim. Sorry cikgu. On. Sikap sikap negatif masyarakat. Maksudnya masyarakat tu dia macam yang ni cakap tadi lah, dia tak bagi kerja sama. Lain? Okay, saya ambil pada usaha mengeratkan hubungan diplomatik. Macam mana sikap rakyat tu yang negatif? Syahira? Thank you Nabila. Syahira tengah masak ke? Tak pun. Tadi usaha dia tadi mengeratkan hubungan diplomatik. Maksudnya Malaysia berkawan dengan negara ini, Malaysia berkawan dengan negara ini sekian-sekian ni. Tapi apakah sikap negatif rakyat? Yang macam saya lah. Tak pindun. Betul. Sebab tu cikgu bayang soalan ni kat saya kan. Ada orang terasa lah suasana. Itulah. Rakyat terlalu optimis dengan negara-negara yang kita, ada Malaysia, bersahabat. Kan Syahira? Ya betul. Sabar je lah kau Syahira. Terlalu optimis. Okey, bagi contoh lah. Kalau nak bagi contoh. Kalau tak ada contoh, kalau betul macam tadi blur sangat tak ada kan. Buat ayat pengukuhan. Cukuplah 1/3 ayat. Okay, so dah menunjukkan dia mantap lah. Okay, so faktor yang seterusnya. Faktor yang ke-5. Terima kasih Iman dah betulkan ni. Okay, kelonggaran kuat penguatkuasaan undang-undang. Terdapat negara anggota ASEAN yang anggap longgar kuat kuasa undang-undang. Penggunaan rasanya. Penggunaan senjata api dan alat berbahaya tidak diambil tindakan dengan tegas. Terdapat hukuman berbeza atas kesalahan yang sama bagi sesetengah negara. Okey, itu adalah kelonggaran kekuasaan di setiap negara-negara anggota. Saya rasa Aiman dia tak menggunakan voice ni. Dia typing. Bagus Aiman. Lebih baik kita typing. Okey. Idea yang ke-6. Kita kejar Aiman. Aiman ada kat sini ni. Okey, idea yang ke-6 adalah kedudukan geografi. Faktor yang menggagalkan usaha tersebut adalah faktor geografi. Di mana jika kita lihat kedudukan negara-negara anggota ASEAN ini adalah
terlalu lapat. Terlalu orang kata sempadannya hanya boleh direntasi sekiranya berlakunya kelonggaran penguatkuasaan undang-undang yang tadi. Okay, so apakah dia punya huraian? Terdapat negara-negara berjiran yang sangat dekat dengan kedudukan geografinya. Rakyat di kedua-dua negara begitu mudah mengunjungi antara satu sama lain tanpa ada pasport yang sah. Hal ini menyebabkan terdapat pihak tertentu akan mengambil kesempatan melakukan jenayah. Ni paling famous korang. Apa jenayah dia? Contoh. Jenayah pemerdagangan manusia. Perdagangan manusia. Dia bagi contoh jenayah itu orang nampak. Kalau bagi contoh tadi yang pertama tadi saya ingat siapa yang cakap tadi. Pendatang tanpa izin. Benda itu memang betul. Adalah merentasi sempadan tapi dia tak nampak jenayah. Dia tak nampak jahat dia tu. So kalau nak nampak jahat tu, Aiman dah bagi contoh pemerdagangan manusia di mana daripada Indonesia dijanjikan pekerjaan. Dijanjikan pekerjaan. Okay, lepas tu dia bawa pun anak gadis tu ke bandar. Lepas tu dia jual dekat Malaysia. Bila sampai dekat Malaysia, orang itu tak ada pasport dan sebagainya. Terpaksalah dia berkhidmat dengan percuma kepada rakyat. Pada ejen yang ada dekat Malaysia tersebut sebagai contoh lah. Benda ni berlaku bukan sekadar Indonesia dengan Malaysia saja. Filipina tu, Thailand tu kalau awak tengok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cuma tak nampak je benda itu. Tapi benda itu sentiasa berlaku. Hari-hari dia punya statistik semakin meningkat. Okay, itu adalah contoh jenayah rentas sempadan perdagangan manusia. Next, pergi pada penutup. Kesedaran untuk membantras jenayah perlu ada pada setiap rakyat. Kerjasama yang baik untuk membantras jenayah amat diperlukan demi kebaikan bersama. Okay, so ini adalah dia punya penutup. Okay, saya Intan Payung. Nanti saya akan tengok anda punya slide satu persatu. Cuma bagi tips sedikit. Yang pertama untuk dia punya idea ini, dia punya tajuk, kalau boleh biar besar. Bagi saya keseluruhan bagi Aiman ini, tulisan dia besar. Lengkap. Orang panggil apa? Jelas lah maksudnya satu tu. So, dia jelas. Okay, next. Warna yang sesuai. Kalau awak nak ubah pun boleh. Tapi pastikan dia menonjol perkataan tersebut berbanding daripada background. Kelas tak? Okay. So, itu saja untuk hari ini. Grade sharing belum lagi, baru karangan. Sabar. So, Cikgu Maslina kejut je kan. So, grade sharing untuk hari ini, tingkat pembacaan anda, teruskan pembacaan anda. Bila saya sebut tentang pembacaan ini, rajin-rajin pergi kepada sites pengajian anda. Yang pertama, kita ada apa ni? Karangan ini yang pertama. Yang kedua, surat khabar itu walaupun saya tak update setiap hari, bacalah satu persatu. Kalau sebelum ini saya bagi awak bahan bacaan, anda baca. Sama juga dengan akhbar. Cuma saya tak bagi tugasan lagi. Mungkin lepas ni saya bagi tugasan, pilih salah satu akhbar, lepas tu awak buat punya ringkasan. Itu kan saya dalam idea dah, dalam otak dah ada idea. Cuma saya belum laksanakan lagi sebab saya tak nak terlalu push anda. Okay, so untuk karangan settle. Okay. Jam dah menunjukkan jam 10. Saya lambat tadi sebab kesalahan saya. Cuma sekarang saya nak tanya anda. Boleh ke tidak saya lanjutkan sedikit mungkin dalam 10 ke 20 minit untuk kita bincang ABK. Kalau boleh. Kalau tak, kita stop dulu di sini.
Boleh ke? Boleh je. Boleh. Kalau boleh saya ni. Lelaki saya tak tanya. Saya tanya perempuan dulu. Yang perempuan kita bincang sikit untuk ABK boleh? Perempuan hilang dah. Hello. Perempuan tengah fikir. Mana Suzana? Suzana? Ya, Boleh tak 10 minit? 10 minit. Hmm. Yelah. Bincang ABK saja. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Minggu lepas kita buat soalan nombor apa? Satu. Kadar hutang. Thank you. Saya menjawab. So kita hari ni saya nak buat muka surat Satu dua kosong. Jadual 11. Satu dua kosong jadual 11. Soalan nombor 37. 37 ni siapa? Sebelah mana ya? Oh, dia tak buat lagi you. Siapa ni? 37. Saya hantar payung. Tak ada tak apa. Kita teruskan saja. Okey, so kita tengok pada soalan nombor 37 ini. Aku tulis nombor. Tak ada juga. Kat sini pun saya tak tulis nama. Okey, Malaysia, nilai ekspor produk industri berasaskan kayu mengikut negara terpilih pada tahun 2001, tahun 2005 dan tahun 2010, di mana negara yang terlibat adalah Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Korea Selatan. Okey, sumber ini adalah disesuaikan daripada Geografi Malaysia tahun 2012. Okey, 37. Berdasarkan maklumat dalam jadual, jelaskan pola produk industri Malaysia berasaskan kayu mengikut negara terpilih pada tahun yang diliputi. Okey, perkataan jelaskan. Jelaskan pola. So, K yang pertama. Perubah yang pertama kehendak soalan. Kehendak soalan. Perubahan. Dia nak apa? Jadi dia pola ekspor produk industri Malaysia. Pola? Ekspor produk industri Malaysia. Yelah, pola ekspor produk industri Malaysia. So, dia pola apa? Perubahan ke perbandingan? Perubahan. Perubahan. Pola perubahan. Okey. Ada bantahan? Ada bantahan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay, so lepas habis kelas ni semua turun 5
Saya dah agak dah sebab tu saya tak Aiman jawab. orang je juga. Satu orang je. Tak ada nama agak-agak. Dah tanya 3 kali. Salahkan aku Aiman dengan benar. Anis je. Dah tanya 3 kali ada. semua. Bukan Aiman Tak payah seorang. dia aku pula. Habis kau senyap je. Tak payah nak Dah, Aiman dah. gaduh. Aiman cakap. Habis kelas ni turun 5 dulu. Kalau tidak kan ada yang jatuh terbolek kejap kalau tak buat. Okey. Hujung minta Jelaskan pola ekspor produk industri Malaysia. Dia tak bagi tahu tentang pola perubahan. Dia tak bagi tahu untuk pola perbandingan. So maksudnya kat sini Umum. dia nak umum. Dia nak pola perubahan dan juga perbandingan. Saya lambat fikir tadi. Lambat fikir. Biasalah baru bangun tidur. Banyak lah. Mana ada? Ada umum setuju Setuju je lah. Kejap lagi kan kena lagi. Okey, umum. Okey, format F. Ada AD dah kumpul lah ni AD-nya. AP ada? Ada AP? Tak ada. Tak ada. So, format Gabung. bergabung. Terima kasih. Siapa Afrina ke Go tu. Okey, so untuk C, A ditambah AP 1 sampai 5. Okey. So maksudnya di sini ada 4. Macam mana nak tulis 4. AD campur AP. Okey, dah. Okey, soalan nombor 38. Berdasarkan maklumat dalam jadual, nanti kita tengok tulis jadual kita bincang ni. Berdasarkan kita tak buat lagi. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual, mengapakah wujud permintaan yang sangat tinggi daripada sesebuah negara terhadap produk industri Malaysia berasaskan kayu dalam tempoh yang diliputi? Macam mana tu? Dia nak AP dulu ke? Nak AP? AP dia apa? Ke dia nak AP je cikgu, dia tak nak AD. Mana boleh tak ada AP? Mana boleh tak ada AD? Ini soalan ABK. AD wajib ada. AP pun wajib ada. Kalau dia minta. Ni sekarang dia takkan tahu AP. AP dia bagi tahu tak? AP dia bagi tahu. AD dia tak bagi tahu. Krik. Siapa pula Batman ni? Mungkin tengok AD yang permintaan dia tinggi, pola peningkatan. Bukan. CP. Aduh. Betul dah tu. Ada idea. Mengapakah wujud permintaan yang sangat tinggi daripada sesebuah negara terhadap produk? Tengok negara yang paling tinggi. Siapa jawab tu? Saya cikgu. Ulah saya, kita bagi markas paru, okey? Bye. Penat aku fikirlah. Dia nak juga tu. Siapa jawab tadi yang last tadi? Saya cikgu. Saya tu Tengku apa? Tengku Anis Suraya. Tengku Anis Suraya. Amin kaya kau lepas ni Nis. Okey, betul. So, untuk soalan nombor 38 ini, mengapakah wujud permintaan yang sangat tinggi? Maksudnya di situ, kehendak soalan dia untuk AD adalah pola perbandingan yang dikhususkan. Saya tak boleh tulis sini lah. Boleh betul. Pola perbandingan. Siapa yang buat ini tolong siapkan ya. Di mana dia khusus kepada apa?
Tadi Adis bagi tahu paling tinggi. Okay, so itu sahaja untuk AD dia. Untuk AP dia bagi. Dia minta iaitu AP dia adalah sebab permintaan tinggi. Betul. Sebab permintaan tinggi. Wujudnya permintaan tinggi terhadap produk industri Malaysia berasaskan kayu. Okay, so itu ada. AD ada, AP dia ada. So format dia Jijol. Jijol ni aku bahaya sikit. Fahaman dia terlalu risau. Sangat merisaukan saya. Jijol. Hai. Masak dah ke? Azizul. Tak ada. Payung. Jangan kata saya bercakap lagi seorang-seorang korang ni. Jujur tak ada cikgu. Jujur tak ada? Masa jujur boleh tak ada? Sekejap saya mesej dia. Bijak jujur ni kan. Macam nak fikir. Okay. Farana. Format? Tak ada juga. Ada. Format dia apa Farana? Format dia berasingan. Format berasingan. Ada yang nak membangkang sebelum kena lagi 5? Saya rasa gabung. Tak tahu lah. 25 je lah. Ha? Jangan rasa-rasa. Janganlah rasa-rasa. Sekejap. Fikir dulu. Fikir dulu. Saya Tengok dekat kehendak soalan. Ada pola perbandingan paling tinggi. Ada AP. Siapa pula yang buat motor tu? Ada yang nak bangkang? Tak ada? Okey, bersiap sedia. Betul lah tu. Saya Format rasa format gabung. Asing. berasingan. Okey, so Aiman kata gabung, cikgu Aiman kena. sekejap ya, ada panggilan telefon. Hello? Yep. Yes. Okay. Okay. Sekejap ya. Okay, boleh. Thank you. Sekejap Jangan tahu agak pula. Mesti ada lah. Okay. Kena settlekan juga dia. Okay, so itu untuk soalan 38. So untuk soalan cara penulisan dia cuma ada satu AD campur 3 AP. Okay, next soalan 39. Berdasarkan maklumat yang dalam jadual, jelaskan pola perubahan ekspor produk industri Malaysia berasaskan kayu mengikut negara terpilih dan kesan ke atas Malaysia jika pembalakan tidak diuruskan. Soalan ni senang je. So, Nita?
Dia punya kehendak soalan Mita? Pola perubahan ekspor produk industri Malaysia. Pola perubahan. Okey, Cun. Pola perubahan. Ada AP? Ada. Ada Kesan ke SP. atas negara jika pembalakan tidak diurus dengan betul. Betul. Ke atas negara, Cun. Jika pembalakan tidak diuruskan. Lengkap mak bagi kau. Okay, next. Dia punya format. Nisa ada? Dah Mita kau pun Nisa kan? Nisa? Saya cikgu Formatnya? berasingan. Format berasingan. Payum nak membangkang? Payum. Budak dua orang ni. Tak ada juga. Okey, format dia adalah format berasingan. So, cara untuk tulis dia adalah 2 AD campur 2 AP. Okey, dah selesai. Okey, untuk soalan 37, 38, 39 ini. Sepatutnya individu itu masih belum siapkan. So, ada lagi yang nak dibincangkan. Ada yang tak faham. Sebab kita nak habiskan kelas dah ni, dah 10.20. Ada? Boleh buat tak? Assalamualaikum. Bila dengan cikgu boleh, bila buat seorang tak kira pening balik. Okay. Yang ini dah alang-alang dah tak siapkan, tapi awak akan siapkan. Cuma awak faham ke tidak apa yang kita tunjuk tentang KFC tadi? Itu je. Faham. Faham. Cikgu tunjuk tadi faham. Okey, setakat itu faham. Okey, soalan ini sebenarnya kalau anda perasan, ini adalah soalan trial anda. Oh ya? Oh ya? Tak perasan kan? Trial? Trial. UK 1. UK 1. Cuma diasingkan. Alang-alang saya sebut, kertas soalan dah habis disemak. Kalau anda nak ambil, saya akan tinggalkan dekat jaga. Tak nak lah. Tak apalah cikgu dah berminat untuk ambil. Cikgu simpan lah. Jangan pintai je lah cikgu. Ke awak nak saya upah seorang, hantar kat rumah awak semua? Sebab saya Tak perlukan tanda tangan parents. Untuk? Yalah, untuk menunjukkan soalan itu dah dibaca oleh parents. Tak apalah cikgu. Tak payahlah cikgu. Tak ada, mak saya tak nak sign. Mak saya pun sama. Apa tak nak saya pula? Tak apa cikgu, nanti mak saya. Ikut suka dia je. Cepat. Nak ambil sendiri ataupun minta kawan awak tolong hantar. Yang lower pun saya buat macam tu. Saya ambil sendiri. Ambil sendiri. Kalau boleh ambil sendiri, saya tinggalkan dekat jaga. Yang tak boleh ambil tu nanti deal dengan kawan awak. Minta dia tolong hantarkan. Boleh? Boleh tak yang tak boleh ambil tu? Deal dengan kawan. Kawan tolong hantar. Ambil yang dekat-dekat lah. Okay, so soalan itu saya akan tinggal dekat jaga. Lepas tu awak ambil. Ada masalah. Setakat ini saya tengok macam kelas yang pertama saya beritahu. Untuk ini, untuk kes satu ini adalah kayu pengukur saya kepada anda. Tak ada masalah. Kita boleh lagi review balik semula insyaAllah. Okay. So,
Ada soalan lagi sebelum saya berhentikan kelas kita? Cikgu ada masa tak nak ambil kertas exam tu? Tak ada. Saya memang letak dekat jaga tu. Nanti hujung minggu baru saya ambil semula. Oh. Lepas tu Minggu ni memang cikgu tak exam. lepas tu minggu depan saya letak lagi. Kalau ada lah. Tapi kalau boleh minggu ni ambil lah. Kalau nak deal dengan adik-adik lower pun boleh. Sebab adik-adik lower pun saya ambil, saya bagi agak. Okay. So, itu saja untuk kelas hari ini. InsyaAllah saya akan masukkan dalam Google Classroom awak yang mana saya minta soalan nombor berapa. Soalan nombor apa tadi saya belum beritahu kan? Karangan saya nak, macam biasa, hantarkan dalam Google Classroom anda sebelum ini. Untuk ABK, soalan nombor berapa nak? 39. 39. 39. 39. Okey lah. Bagi sikit lah ya. Bolehlah, 39 lah. Pola perubahan dan juga untuk karangan tu sebenarnya kesan jika pembelakan tidak diuruskan dengan baik. Okay, so karangan pertama dan juga soalan 39 untuk ABK akan dihantar dalam Google Classroom, insya-Allah. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.